umum kita tahu fungsi kuadratik mempunyai persamaan fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, saya nak ingatkan kamu, fx ini adalah sebenarnya sama dengan y. Okey, maknanya y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, jadinya kita dah tahu dah sebelum ini, saya dah bagi tahu dalam video sebelum ini, nilai A, nilai B dan nilai C mempunyai maksud dia dalam bentuk graf. Okey, akan memberi kesan terhadap bentuk graf. Okey, mari kita tengok apa kesan A terhadap bentuk graf. Kita nak tahu kesan A. Okey, kita nak buka GeoGebra. Saya buka website yang ini. Okey, nanti kamu buka sendiri ataupun kamu buka QR code dekat kamu punya buku teks. Mari kita buka. Okey, di sini nilai A daripada 0.2 sampai 10. Okey, 0.2 sampai 10. 10 dengan 0.2, yang mana lebih besar? 10 lebih besar. Okey, bila saya tolak A ke kanan, okey, maknanya saya punya graf menjadi 10x kuasa 2. Graf akan jadi lebih runcing. Maksudnya dia lebih cerun. Lebih cerun tu bermaksud dia punya garisan itu lebih mendekati paksi Y. Bila saya kurangkan nilai A, dia akan lebih, jurang dia lebih besar. Jadinya garisan lebih menjauhi dari paksi Y. Ini yang berlaku apabila A itu positif. Ingat bila A positif, dia akan melengkung balik ke atas. Graf berbentuk smiley face. Okey, yang membezakannya adalah nilai A. Kalau A lebih besar, dia lebih mendekati paksi Y, lebih runcing. Kalau A lebih kecil, dia lebih menjauhi dari paksi Y, graf lebih lebar dan menjauhi dari paksi Y dan graf menjadi lebih lebar. Tapi apa berlaku kalau saya nak buat graf saya menjadi muka sedih, sad face? Okey, maknanya saya tambahlah. Saya tengok kat sini, saya adjust sendiri di GeoGebra. Okey, saya tambah negatif. Okey, lihat lihat di sini. Okey, bila saya letak negatif, dia akan jadi sad face. Okey, nilai A kita akan berubah dari negatif 0.2 sampai negatif 10. Antara negatif 10 dan negatif 0.2, negatif 10 lah yang lagi kecil, kan? Sebab negatif 10 menjauhi kosong. Okey, bila kita tengok sini, dia sangat berlawanan apa yang kita dah tengok apabila pada smiley face tadi. Ini sad face, dia dah opposite, berlawanan. Okey, bila A dia lebih kecil, dia lagi runcing. Bila A dia lagi besar, okey, bila A dia lagi besar, dia lagi lebar. Sebenarnya, okey, sebenarnya dia macam ni. Saya explain balik kat kamu dalam satu bentuk yang lain. Okey, ini adalah kita punya paksi. Okey, ini adalah Y, ini adalah X. Okey, tadi kita dah buat paksi. Tadi kita dah buat yang ni, kan? Okey, yang ini, dan yang ini. Okey, saya buat gambar lain. Dan yang ini. Okey, kita dah tahu tadi yang ini apabila A adalah positif. Apabila A adalah positif, dia akan jadi smiley face. Okey, tadi kita dah tahu tadi apabila A lebih besar, maksudnya A1 dengan A2. Okey, A1 melebihi A2. Contoh dekat sini adalah nilai dia ialah, kononlah saya nak kata kat sini 10
10x kuasa 2. Okey, 10x kuasa 2 ataupun saya tukar lain sekejap maaf. Saya tukar yang lain. Katakanlah saya nak tulis kat sini. Okey, yang ini graf ini sebenarnya fungsi dia fx sama dengan 10x kuasa 2. Okey. Yang ini dia punya graf fx sama dengan, kononlah saya kata 2x kuasa 2. Okey. Tapi apa yang berlaku apabila A kurang daripada kosong? Kita dah tengok dah GeoGebra tadi. Okey, dah tengok dah kan GeoGebra tadi. Apabila A kurang daripada kosong, dia akan bentuk set face. Okey, apa berlaku kalau A tu berubah? Okey, A tu berubah. Maksudnya, okey, saya buat kat sini Dia akan berbentuk seperti pantulan. Dah belajar kan masa form 2 pantulan? Okey, kamu dah belajar masa form 2. Okey, dia akan bentuk macam ni. Tetapi dia berubah nilai. Bermaksud kat sini, okey, ni A1, ni A2. Okey, A1 ini sebenarnya kurang daripada A2. Contoh yang saya letak dekat sini ialah, okey, yang ini, graf ini, fx sama dengan negatif 10x kuasa 2. Yang ini, fx sama dengan negatif 2x kuasa 2. Nampak tak dia berbentuk seperti pantulan? Okay. Nampak tak dia bentuk pantulan? Kalau fx sama dengan 10x kuasa 2, dia lebih runcing. Tetapi kalau fx sama dengan negatif 10x kuasa 2, dia pun lebih runcing. Okey, dia sentiasa opposite to each other. Okey, yang ini kamu kena tahu kamu kena faham. Kalau dalam exam kamu blur macam mana nak jawab, kamu lukis je macam ni. Dan kamu akan dapat satu gambaran bahawa apabila A1 kurang daripada A2, of course lah negatif 10 kurang daripada negatif 2, dia akan jadi lebih runcing. Kita buat satu bentuk pantulan ataupun mirror. Okey, mirror ataupun pantulan antara di atas dan di bawah. Jadi kita dah boleh dapat bayangan. Okey, mari kita tengok di sini yang macam saya cakap tadi. Okey, yang ini berbeza Yang ini berbeza. Yang ini apabila A lebih daripada kosong. Yang ini apabila A kurang daripada kosong. A kurang daripada kosong, dia akan bentuk sad face. A lebih daripada kosong, dia akan bentuk smiley face. Okey. Now kita tengok apa kesan perubahan nilai B. Okey, tadi dah kita tengok perubahan nilai A. Okey, perubahan nilai A ni kalau dia jadi besar lagi, dia bergantung kepada adakah A tu positif ataupun A tu negatif. Kena ingat kat sini. Now sekarang kita tengok dekat nilai kesan nilai B. Kesan nilai B ni terhadap AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, sekarang kita tengok B ni sebenarnya menentukan kedudukan paksi simetri yang ini. Saya refer kepada sini menentukan kedudukan paksi simetri. Semua dah tahu kan apa itu paksi simetri? Paksi simetri ni dia melalui titik maksimum. Okey, dia melalui titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, jadinya dia melalui titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, jadinya kita buka dekat sini. Okey, ini nilai
nilai B kita. Okey, mari kita tengok kita punya Y, okey, ataupun nilai fx ni macam ni x kuasa 2 tambah, jadi ni kita tolak sahaja nilai B. Alamak, tak boleh nak buka lah. Kejap. Okey, saya buka lagi sekali. Okey, dapat. Alamak. Macam mana ni? Alamak. Sekejap saya punya B ni macam masalah lah. Okey, dapatlah. Okey, sekarang ni tengok nilai B Saya tengok nilai B. Okey, ini kita punya, minta maaf. Okey, ini kita punya graf. Okey, graf kita ni apabila saya ke kanan, maksud ni adalah bila A kita positif. Bentuk graf kita akan jadi muka senyum. Okey, maksudnya bila B bergerak ke kanan, iaitu B lebih besar. Okey, B lebih besar, bermaksud dia akan ke kiri paksi Y. Okey, dia akan lebih ke kiri. Maksudnya kita punya graf akan ke kiri. Kalau B sama dengan kosong, okey, paksi simetri kita tepat berada pada paksi Y. Kalau B itu positif, kalau B itu negatif, okey, kalau B itu negatif, dia akan berada pada ke kanan paksi Y. Okey, tengok kat sini Jadinya dia adalah menentukan, fungsi dia sebenarnya menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, sekejap. Okey, yang ini tengok sini. Saya tengok saya ulang balik sekali. Kalau B itu negatif, okey, B itu negatif ataupun B itu lebih kecil, makanya graf kita akan lebih ke kanan. Maknanya paksi simetri kita akan ke kanan paksi Y. Okey, tetapi kalau B itu kosong, okey, paksi simetri kita berada di tengah-tengah, iaitu tepat pada paksi Y. Kalau B kita itu positif, okey, iaitu bisa tengok sini B dengan 5. Tengok kita punya fungsi x kuasa 2 tambah 5x. Itu 5 tu adalah 5 lah. Maknanya kita punya paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, katakanlah saya nak kata apa akan berlaku kalau saya buat A itu negatif. Bermaksud kita punya graf menjadi bentuk sad face ataupun muka sedih. Okey, saya edit kat sini. Saya tambahkan negatif kat sini. Kejap. Dapat kat sini saya boleh. Okey. Sama juga, okey, bila sad face, apabila B itu kosong, tak ada nilai langsung, bermaksud negatif x kuasa 2 lah. Makanya paksi simetri kita berada tepat pada paksi Y. Tetapi apa yang berlaku apabila B adalah negatif? Tadi kita tengok B negatif, dia akan dia tak bergerak pula. Alamak, dia tak bergerak pula untuk ni. Taklah. Okey, jangan abaikan yang line ungu tu. Apabila B tu negatif, okey, apabila B tu negatif, dia akan ke kiri. Graf kita akan ke kiri. Kalau B itu positif, graf kita akan ke kanan. Okey, graf kita akan lebih ke kanan. Okey, dia akan menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, mari saya rumuskan untuk kamu semua. Okey, yang ini adalah rumusan dia lah. Okey, ini adalah penting sangat-sangat penting.
yang untuk B sama dengan kosong. Apabila B sama kosong, kamu kena ingat yang ini. Minta maaf, saya tukar color lain. Hijau, pink, biru. Okay. Ini kamu kena ingat. Apa sahaja bila B sama dengan kosong. Okay, bila B sama dengan kosong, dia akan berada pada paksi Y. Okay, paksi simetri dia berada pada paksi Y. Okay, macam ni saya kata tadi, saya buat kat GeoGebra tadi. Kalau A melebihi kosong, iaitu bentuk graf smiley face, bila B jadi positif, okay, paksi simetri akan ke kiri. Paksi simetri akan ke kiri. Okay, kalau B kurang daripada kosong, iaitu dia akan jadi negatif. Okay, negatif value. Okay, maksudnya paksi simetri dia akan ke kanan. Maksudnya graf kita akan ke kanan sedikit. Tetapi dia sentiasa berlawanan tau. Bila A itu negatif, bila A negatif, dia akan membentuk side face. Okay, dia akan membentuk side face. Okay, bila B itu melebihi kosong, dia akan ke kanan. Dia akan sentiasa ke kanan. Tetapi bila B itu kurang daripada kosong, dia akan ke kiri. Okey, contoh saya nak buat kat sini. Saya akan buat satu graf yang lain. Okey, contohlah. Ini saya punya paksi Y. Okey, ini paksi Y kita. Ni paksi X kita. Y kita dah tahu ialah sama dengan Fx. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey. Y sama dengan Fx. Okey, kalau yang ini kita tak nak sentuh sebab kita semua dah tahu. B sama dengan kosong, dia akan tepat-tepat berada pada paksi Y. Okey, kalau B melebihi kosong, dia akan berada ke kiri. Ini kalau kita buat bila A melebihi kosong. Bentuk graf jadi macam ini. Okey, mari kita buat graf satu. Okey, saya punya graf cantik. Okey, graf saya tak cantik lagi. Okey, yang ini. Okey, konolah saya kata dekat sini Y sama dengan ataupun Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 5X. Okey, X kuasa 2 tambah 5X. Kat mana saya punya paksi simetri? Okey, kat mana saya punya paksi simetri? Di sini. Ini paksi simetri saya. Okey, maknanya dia akan ke kiri. Okey, tetapi kalau saya buat macam ni, ini bermaksud Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5X. Nampak tak kat sini? B dia adalah positif. B dia adalah 5. Yang ni pula B sama dengan negatif 5. Okey, B1 dan B2. Bermaksud B1 melebihi B2. Jadi ni paksi simetri dia berada di sini. Okey. Tetapi apabila A kurang daripada kosong, bentuk graf dia akan jadi macam ni. Okey, mari kita tengok untuk nilai A. Untuk nilai B. Okey, katakanlah saya punya graf bentuk macam ni. Okey, katakanlah bentuk graf saya bentuk macam ni. Okey, paksi simetri dekat sini. Tengok dia sentiasa opposite to each other tau. Sentiasa berlawanan antara satu sama lain. Okey, makanya nilai dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5X. Makanya B dia adalah negatif 5. Okey, nampak dia berlawanan tau. Sentiasa opposite, sentiasa berbentuk macam pantulan. Katakanlah saya nak buat
B saya positif. B saya positif, bentuk dia akan menjadi macam ni. Okey, bentuk dia akan jadi macam ni. Okey, now sekarang ni kita tengok. Katakanlah saya punya graf adalah macam ni. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X. Makanya B saya adalah 5. Okey, ni B1, ini B2. Makanya B1 kurang daripada B2. Okey, harap kamu faham lah, sebab dia sentiasa berlawanan antara satu sama lain tau benda ni. Antara paksi ke atas dengan paksi di bawah berlawanan antara satu sama lain bentuk dia. Tahu kat sini kalau B dia positif, dia akan ke kiri. Tapi kalau B dia negatif, dia akan ke kiri. Yang ini pula, kalau B dia negatif, dia akan ke kanan. Tetapi kalau B dia positif, dia akan ke kanan. Berlawanan tau, dia sentiasa berlawanan antara satu sama lain. Okey, saya harap dah faham. Sekarang ni kita tengok perubahan nilai C. Nilai C ni kita buka GeoGebra, okey, QR code ini sebenarnya adalah satu pintasan Y. Pintasan Y ni kat mana? Pintasan Y ni kat sini. Ini adalah pintasan paksi Y. Dia memintas ataupun melalui paksi Y kat sini. Okey, apabila dia melalui paksi Y, okey, makanya apa yang berlaku kepada nilai X? Nilai X adalah kosong. Tetapi Y sama dengan C. C tu apa? C kat sini. Inilah dia. So, koordinat dia macam mana? Kosong, C. Inilah pintasan Y. Okey, kita tengok dekat kita punya aktiviti GeoGebra. Okey, aktiviti GeoGebra kita okey, apabila saya tukar dia punya nilai C. Okey, tukar nilai C, saya punya 2 tambah 2X tambah C lah. Okay, apabila C saya negatif, okey, tengok C saya negatif, dia akan memintas pada negatif 6. Apabila graf saya X kuasa 2 tambah 2X tolak 4, maknanya C saya adalah negatif 4, dia akan memintas pada negatif 4. Apabila graf saya kosong, C sama kosong, dia akan memintas pada titik kosong. Apabila graf saya menjadi lebih besar, dia akan memintas di atas. Makanya C ini ialah pintasan paksi Y. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. Fungsi kuadratik fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Kita tarik soalan ini, kita buat soalan. Okey, saya copy, tambahkan dash. Okey. Dia dah bagi satu fungsi kuadratik kat kamu. Okey, melalui titik A. Hitungkan nilai C. Hitungkan nilai pintasan Y. Nilai C ialah pintasan Y. Pintasan pada paksi Y. Okey, untuk A ini dia kata A04. Apakah nilai C kita? Kita dah tahu pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Dia memenuhi ciri-ciri ni tau. Koordinat ini memenuhi ciri-ciri ini. Makanya 4 adalah nilai Y. Maknanya C adalah 4. Okey, ni senang saja. Okey, mari kita tengok untuk soalan B. Okey, soalan B pula. B ini apabila A sama dengan negatif 1, 3. A sama dengan negatif 1, 3. Okey, kita dah tahu fx ini adalah Y. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, Y ini adalah Y, ini adalah X.
Makanya kita hanya masukkan nilai dalam kita punya persamaan. Y sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Tolak 3, negatif 1 tambah C. Dapatlah 1 tambah 3 tambah C. Okey, jadinya yang ini kita nak bawa, kita nak dapatkan nilai C. Apa yang kita perlu buat C ini, C ni sebagai watak utama, makanya yang ini perlu dibawa ke sini kan. Okey, iaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. So 3 tolak 4 sama dengan C. C sama dengan negatif 1. Okey, ini jawapan untuk kamu punya soalan 2. Okey, contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dengan y sama dengan dx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, ini sebenarnya dia nak menentukan nilai A. Untuk menentukan nilai A. Yang ini kita tahu A adalah sebab dia berbentuk senyum. A melebihi kosong. Okey, dia nak tahu berapakah julat nilai P. Okey, yang ini A sama dengan 3. Yang ini A sama dengan P. Okey, tadi kita dah tahu kalau untuk muka senyum, apabila A itu besar nilai dia akan lebih mendekati apa? Dia lebih mendekati P. Lebih mendekati paksi Y. Okey, dia lebih mendekati paksi Y. Makanya untuk julat nilai P ini mestilah kurang daripada 3. P ini mestilah kurang daripada 3. Apabila nilai A lebih kecil, makanya dia lebih lebar. Okey, tetapi P itu lebih besar daripada kosong. Jadinya apa yang kita nak translate kat sini? Kosong lebih kecil daripada P, lebih kecil daripada 3. Okey. Dah habis.